Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Mukhasyafatul Qulub mengenai bagaimana hendak menundukkan nafsu dan syaitan. Kerana Imam Al-Ghazali ada menyebut dalam kitab Minhajul Abidin, antara halangan seseorang itu dalam melakukan amal ibadat ada 4 perkara. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah makhluk, yang ketiga adalah syaitan, yang keempat adalah nafsu. Maka nafsu dan syaitan ini yang banyak menghalang orang daripada melakukan ibadat, ataupun seseorang itu mampu melakukan ibadat, tetapi nafsu dan syaitan inilah yang merosakkan amal ibadat tersebut. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan hendaklah orang yang berakal itu nak mengekang hawa nafsunya itu ialah dengan jalan lapar. Kerana lapar dapat menundukkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu berlapar, contohnya kita lihat di bulan Ramadan, bila seseorang itu lapar, maka ketika itu nafsunya inginkan dia makan, lalu dia tahan, dia tak ikut hawa nafsu, maka nafsu pun menjadi kalah. Bila nafsu kalah, dengan sendiri iman akan kuat, iman akan naik. Ketika itu orang yang berjaya mengalahkan nafsu ketika itu, keinginan dia kepada ibadah dan ada kekuatan dia dalam melakukan ibadat. Sebab itu di bulan Ramadan ketika orang berpuasa, ibadatnya lebih dibanding pada bulan-bulan yang lain. Kerana sesungguhnya dengan lapar Allah Ta'ala jadikan nafsu mereka itu kalah. Bahkan dikatakan bahawa ketika mana Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya pada nafsu, siapakah kamu? Nafsu kata, aku, kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeksa nafsu itu. Lalu ditanya lagi, siapa kamu? Aku, kamu. Akhirnya ketika mana Allah menyeksa nafsu mengenai makan, berkaitan dengan makan, nafsu makan, akhirnya dia berkata, ana abdun wa anta rabbun. Aku adalah hamba, engkau adalah Tuhanku. Maka jalan orang-orang saleh, mereka adalah orang yang banyak berlapar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, syaitan itu memasuki anak Adam melalui aliran darah. Oleh kerana itu, sempitkanlah aliran darah itu dengan cara berlapar dan juga dahaga. Menahan berlapar dan juga menahan dahaga. Maka dengan cara lapar, tahan lapar dan dahaga ini sebenarnya menyempitkan aliran darah yang dimasuki oleh syaitan. Maka apabila seseorang itu berlapar, Allah beri lapar mendatangkan sihat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan jadi sihat. Dan orang yang berlapar, akal dia juga sihat. Orang yang berlapar, tubuh dia juga kuat beribadat.
orang yang berlapar ada kekuatan meninggalkan maksiat. Orang yang berlapar ini rohaninya lebih cepat dinaikkan oleh Allah Ta'ala, yakni lebih cepat mencapai takwa kepada Allah. Maka manusia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak adalah orang yang banyak berlapar, menahan lapar dan juga dahaga. Lalu dikatakan orang yang banyak lapar dan dahaga di atas muka bumi, dia dikenyangkan oleh Allah Ta'ala, dia dekat dengan Allah. Satu ketika Nabi SAW sembahyang bersama sahabat. Selepas daripada sembahyang, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kamu sakit?" Kata Rasulullah, "Tidak wahai sahabatku, aku tidak sakit. Tapi kami mendengar ada seolah-olah tulang-tulang kamu bergeseran." Lalu Rasulullah menyatakan bahawa Rasulullah sedang lapar, sangat lapar. Lalu sahabat merasa takjub. Masakan Rasulullah lapar, macam mana boleh Rasulullah lapar? Kan sahabat-sahabat ada, Sayyidina Abu Bakar ada. Tapi sebenarnya Rasulullah sengaja memilih jalan lapar kerana Rasulullah memberi jawapan, biarlah Rasulullah itu lapar agar umatnya kenyang dekat negeri akhirat. Maka dikatakan bahawa Rasulullah SAW banyak berlapar, menunjukkan, memberitahu kepada kita lapar ini dekat dengan Allah. Semakin banyak kita berpuasa, semakin jauh kita dengan neraka. Semakin banyak kita berpuasa, semakin dekat kita dengan syurga. Maka sesuatu yang paling dahsyat membinasakan anak Adam adalah mengenai syahwat perut. Keinginan makan banyak-banyak ini membinasakan dia. Bukan kata membinasakan zahir. Zahir juga kadang-kadang salah makan datang penyakit. Tetapi kadang-kadang dengan sabit makan boleh terhilang cahaya iman dia. Boleh dengan sebab makan tadi menyebabkan lemah dia beribadat. Dengan sebab makan menyebabkan dia tertolak amal ibadat. Dengan sebab makan boleh jadi juga menyebabkan tertolak doa dia. Ini bahaya. Sehingga dikatakan bahawa tiada sesuatu yang paling dahsyat membinasakan anak Adam adalah melainkan syahwat perut. Bermakna syahwat perut ini boleh membinasakan seseorang. Maka dengan syahwat perut ini, Adam dan Hawa dengan sebab makan juga, jangan lupa dengan sebab makan Adam dan Hawa tadi dikeluarkan daripada kampung keabdian kepada kampung kesusahan dan kampung kehinaan, yakni dunia. Maka dilarang untuk memakan satu pohon. La taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu wahai Adam dan Hawa, jangan kamu hampir pokok ini, nescaya kamu akan jadi orang yang zalim. Akan tetapi syahwat telah mengatasi lalu memakannya, maka oleh kerana itu dia telah menerima Nabi Adam, diterima hukuman oleh Allah, dikeluarkan dia daripada syurga. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala kata, keluarlah kamu daripada syurga ini, Adam dan Hawa. Nanti akan datang petunjuk aku, dan seandainya engkau mengikuti petunjuk aku, maka engkau tidak lagi berduka cita. Maka Nabi Adam AS lalu dia merasa bersalah, lalu dia memesan kepada kita, dulu kalaulah aku ini bertanya terlebih dahulu, nescaya aku tidak akan makan buah tadi. Maknanya kalau dia tanya malaikat dulu, boleh makan tak boleh makan ni, nescaya aku tak makan. Kalaulah aku memikirkan tentang akibat dia, kalau makan akan jadi begini, kalau buat jadi begini, nescaya aku tidak akan memakannya. Maka seorang bijak pandai mengatakan, ahli hikmah mengatakan, barang siapa yang dikuasai oleh nafsunya, maka ia menjadi tawanan di dalam mencintai hawa nafsunya, dan dia akan terpenjara di dalam penjara hawa nafsunya.
maka ketika itu hatinya, kalbunya tercegah untuk memperolehi hikmah, untuk memperolehi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyiram anggota tubuhnya dengan syahwat, maka ia telah menanam pohon penyesalan di dalam hatinya, dan dia akan mendapat kerugian di negeri akhirat kelak. Wal iyasubillah. Maka disuruh kepada kita ini hendaklah menjaga diri, jangan mengikuti hawa nafsu, dan juga hendaklah kita sentiasa banyak berzikir kepada Allah agar dapat menundukkan nafsu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dia menciptakan ni ada 3 kelompok. 3 ciptaan Allah yang besar. Apa dia? Yang pertama malaikat. Malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan dia akal. Allah ciptakan dia akal, tetapi Allah tidak ciptakan dia nafsu. Maka malaikat, mana ia tidak berkahwin, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur. Allah Ta'ala ciptakan dia akal, tetapi Allah tidak ciptakan dia nafsu. Yang kedua binatang. Binatang Allah Ta'ala bekalkan nafsu. Allah beri dia nafsu binatang, tetapi dia tidak dibekalkan akal. Dia tidak dibekalkan akal, hanya dibekalkan nafsu sahaja. Yang ketiga, manusia. Manusia Allah Ta'ala bekalkan 2, akal dan nafsu. Akal dan nafsu. Malaikat akal saja, nafsu tidak. Binatang nafsu saja, akal tidak. Tetapi manusia dibekalkan akal dan juga nafsu. Barang siapa, ini kata Imam Ghazali ni, barang siapa yang nafsunya mengatasi akalnya, maknanya barang siapa yang nafsunya mengatasi akalnya, lalu dikatakan binatang itu lebih baik daripada dirinya. Ini kata Imam Ghazali, bukan kata saya, kata Imam Ghazali. Sebab itu disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Itu maknanya, ulaika kal an'am. Sesungguhnya kata Allah, kami menyediakan api neraka zuriat daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak gunakan hati. Mereka mempunyai mata tapi tidak melihat. Mempunyai telinga maka tidak mendengar. Akhirnya Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternakan. Lalu kata Imam Al-Ghazali, sesiapa yang syahwatnya mengatasi akalnya, maka dikatakan binatang lebih baik daripada dirinya. Waliyazubillah. Moga-moga semua yang mendengar ini Allah Ta'ala beri dia akal mengatasinya. Akal menjadi kebijaksanaannya, membawa dia kepada keredaan Allah. Maka dengan akal kita fikir, kalau kita tidak sembahyang, rugi kita. Kalau kita tidak pergi sembahyang jemaah, rugi. Kalau kita tidak belajar ilmu, rugi. Macam mana kita boleh fikir rugi? Itu dengan sebab akal. Dengan sebab akal, bermakna akal kita mengatasi nafsu. Nafsu tak mau pergi ke masjid, tapi akal mengatakan pergi ke masjid, cari kelebihan. Maka akal menguasai nafsu. Maka akal menguasai nafsu, itulah yang sebaiknya. Dan barang siapa yang akalnya menguasai syahwatnya, ia lebih baik daripada malaikat. Akal dia mengatasi nafsu, maka ia lebih baik daripada malaikat. Walaupun dikatakan bahawa malaikat itu ahli-ahli ibadat, mereka itu hamba Allah yang beribadat, namun mereka tidak dikurniakan nafsu. Kita melakukan ibadat tetapi kita dikurniakan nafsu, maka akal mengatasi nafsu itu, katanya Imam Ghazali, ia lebih baik daripada malaikat. Maka yang ditakuti oleh ahli ibadat apabila nafsu seseorang itu menguasai dirinya. Bila nafsu menguasai dirinya, maka dia dikira telah terkena sengatan nafsu.
Sengatan nafsu ini bisa. Bisa macam mana? Bisa dalam keadaan duduk di dalam kemukaan ataupun dalam keadaan berterusan membawa kebinasaan dosa. Maka dikatakan bahawa sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Lalu dikatakan binatang yang berbisa itu boleh jadi disengat. Kalau sengatannya itu ada penawarnya, sembuhlah dia dalam masa sebulan. Itu lama dah, 2 bulan sembuh. Tetapi sengatan nafsu itu tidak sedar. Kadang-kadang nafsu menguasai sampai ke mati. Maknanya sengatan binatang berbisa diketahui, sengatan binatang nafsu kadang-kadang tidak dirasai. Tidak dirasai, maka itulah yang bahayanya. Baik, kita tengok contoh. Ibrahim Al-Khawas berkata, satu ketika dia ini sampai ke satu tempat, di satu gunung, Lukam nama gunung tadi. Maka saya satu ketika tengok ada buah delima. Dia berjalan-jalan naik atas bukit, tengok ada buah delima. Bila tengok buah delima, dia pun mari. Oh, molek buah delima tu rasa nak makan. Dok kira dah pokok-pokok orang dok kira. Jadi bila tengok buah delima, dia pun rasa nak makan. Lalu saya pun ambil, katanya Ibrahim Khawas. Ibrahim Khawas ni ahli sufi, tapi masa ni dia belum jadi ahli sufi lagi. Maka dia pun pergi ambil. Dia ambil sebiji, dia pun belah. Dia pun orang kata Terengganu kata cekoh, dia pun cekoh. Kemudian dia pun cekoh kekoh. Gitu. Dia pun cekoh, dia pun makan. Bila dia makan masam. Bila masam dia buang pula. Lepas tu cari yang lain pula. Cari yang lain. Cari. Bila dia ambil pun dia belah, dia makan, masam dia buang. Tapi hati dia nak cari. Selagi mana tak jumpa buah delima hak manis, lagi tu dia cari. Tengah-tengah dia cari, tiba-tiba dia tengok ada satu orang yang dalam keadaan terbaring. Dalam keadaan terbaring tu ada benda-benda yang binatang-binatang yang maknanya umpama macam apa dia? Macam semut duduk kat dia. Lalu pun dia berkata, Assalamualaikum. Dia tengok satu orang tua. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Maknanya terkejut dia. Dia tanya, dah Pak Cik dah tahu daripada mana saya? Macam mana Pak Cik boleh kenal saya? Kata orang tadi yang sakit tadi, ada macam semut mengiring kurung dia. Dia terbaring ketika itu. Lalu dia jawab, orang yang kenal Allah, dia tidak akan luput daripada sesuatu pun. Allah akan kenalkan dia pada apa pun. Maknanya aku kenalmu ni, Allah yang kenalkan aku. Oh, aku tengok hubunganmu baik sungguh dengan Allah, katanya Ibrahim Khawas. Siapa gitu sekali boleh kenal aku? Allah Ta'ala beritahu kamu tentang aku ni. Kata dia, aku tengok kamu ni mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Tapi aku nak tanya padamu, ada benda pelik aku rasa. Aku tengok, mengapa engkau tidak bermohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah supaya engkau terselamat daripada serangga-serangga hak ketikmu tu? Hak gigit-gigit kamu ni. Kata dia, maka katanya, saya pun melihat kamu pun ada hubungan baik dengan Allah. Kata Poci sakit tadi. Saya pun tengok kamu ada hubungan baik kepada Allah. Tapi kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan nafsu kamu hok nak ambil buah orang tu? Maknanya tengok buah delima tu berahi makan. Kenapa kamu tak berdoa pada Allah supaya Allah selamatkan nafsu kamu tu? Dia teringin buah orang saya. Maknanya keinginan buah delima itu. Sebab delima itu akan menemui orang yang menyakiti dekat negeri akhirat. Mu ambil buah delima, mu kekal, lepas tu mu pun lepoh lalu. Itu delima tu nanti dia akan mendapat ni dakwa kamu, maknanya kamu sia-siakan. Sedangkan serangga yang menyakiti aku ni sekadar di atas muka dunia saja. Atas muka dunia saja dia sengat tubuh aku, tapi dikatakan bahawa dia tak berjaya nak menyengat nafsu aku. Tak berjaya. Adapun kamu ni kena sengat dengan sengatan nafsu. Lalu Ibrahim Khawas tu fikir betul Pak Cik ni kata, lalu dia meninggalkannya. Inilah yang dimaksudkan sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa.
Maka dikatakan bahawa syahwat ini, baik nafsu ini dapat mengubah seorang raja jadi bagaikan budak. Sedangkan kesabaran dapat mengubah daripada seorang budak, maka dia menjadi bagaikan raja. Maka tidakkah kita mendengar kisah Nabi Yusuf AS dan Siti Zulaikha? Nabi Yusuf AS dan Siti Zulaikha, Nabi Yusuf akhirnya menjadi raja Mesir. Sedangkan Zulaikha akhirnya menjadi orang yang hina, orang yang miskin, buta kerana nafsunya. Kerana dikatakan bahawa Zulaikha tidak sabar dalam mencintai Nabi Yusuf AS. Kisah Nabi Yusuf itu panjang. Kisah Nabi Yusuf itu panjang, tapi nak cerita Nabi Yusuf ketika sampai di Mesir itu, orang ambil dia jadi hamba, dijualnya menjadi hamba. Lalulah dia pun duduklah di rumah satu orang menteri, dan akhirnya isteri kepada menteri tadi yang bernama Zulaikha maknanya terpedaya dengan keindahan, kecantikan Nabi Yusuf AS. Maka dengan nafsu dia ingin mendapatkan Nabi Yusuf AS, lalu dia memikirkan jalan untuk maknanya melakukan sesuatu perbuatan yang keji. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, dia tutup habis pintu-pintu. Dia ingin dapatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seorang budak sahaja, maknanya sebagai hamba sahaja, tapi dia berjaya menahan nafsu, lari Nabi Yusuf. Dikejarnya orang puang, maknanya bukan orang lelaki kejar puang kejar lelaki. Lalu lari dia dipegang baju belakang, cari baju belah belakang. Cari baju belah belakang, tiba-tiba suami dia pun balik. Suami Zulaikha tadi balik. Bila balik difitnahnya, masuklah Nabi Yusuf AS dalam penjara, dalam keadaan difitnah dia. Baik, Nabi Yusuf menahan nafsu dia tidak mengikuti hawa nafsu. Akhirnya kisahnya Nabi Yusuf itu dilantik menjadi raja Mesir. Jadi pemimpin di negara Mesir. Dulu dia budak saja, Allah beri dengan sebab dia tahan nafsu. Maka kadang-kadang orang-orang yang dipandang hina, tapi dia menjaga nafsu, dia dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang mulia, tapi dia mengikut nafsu, dia dihina oleh Allah Ta'ala. Waliyazubillah. Hanya Siti Zulaikha, satu hari, kisahnya panjang, tapi satu hari Nabi Yusuf berjalan, jumpa satu orang tua dah ketika itu, lalu menyebut nama Yusuf. Hairan, siapa yang disebut Yusuf yang mana satu? Ternyata dia yang disebut. Rupanya siapa? Tengok Zulaikha. Maknanya dalam keadaan dia itu miskin, dipandang hina ketika itu, tapi masih lagi mencintai Nabi Yusuf. Akhirnya Allah Ta'ala gantikan balik Siti Zulaikha menjadi muda kembali dengan izin Allah, lalu dikahwinkan dengan Nabi Yusuf AS. Ini ceritanya panjang, tapi diringkaskan begitu saja. Maka nak bagi tahu, orang yang berjaya menahan nafsu, dia akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang tidak berjaya menahan nafsu, dia akan dihina oleh Allah Ta'ala. Maka demikianlah kita fikir dengan fikir. Biasanya kita banyak kalah dengan nafsu. Nafsu tak takut orang pakai jubah serban. Kadang-kadang pegang tasbih pun tak takut lagi. Tetapi orang yang bertakwa, orang yang ikhlas dalam hati itu, maka nafsu tidak akan dapat berjaya menggodanya. Dikisahkan bahawa Abu Hasan Ar-Razi melihat bapanya dalam mimpi pada 60 tahun selepas kewafatan ayahnya. Jadi Abu Hasan Ar-Razi dia tengok ayahnya dalam mimpi. Ayahnya dah 60 tahun dah mati. Tapi ayah dia memakai pakaian daripada, dia panggil apa? Kalau hak hitam tu dah jalan raya tar. Daripada pakaian daripada tar. Tar ni kita kata apa dia? Apa ni, hawak jalan tu. Dalam keadaan panas. Panas maknanya. Lalu dia bertanya kepada bapanya, "Wahai ayah, kenapa saya lihat ayah ni jadi penghuni neraka?" Dia kata, dia terkejut. Dia tengok ayah dia kena bakar dalam keadaan hitam. Dicuah dengan minyak tar gitu. Dia jawab, "Anakku, aku masuk neraka lah kerana mengikuti nafsu. Oleh kerana itu, waspadalah anakku, jangan kamu ikut nafsu," kata ayahnya.
maknanya. Lalu dikatakan bahawa orang-orang itu kebanyakan yang masuk dalam neraka itu adalah kerana mengikuti hawa nafsu. Boleh ke orang hidup tolong orang mati? Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan boleh. Boleh orang hidup tolong orang mati. Kalau tak boleh, tak payah mayang jenazah. Maknanya mayang saja tak payah doa lah. Maknanya kalau tak boleh, maka boleh, tidak ada masalah. Kita nak tahlilkan si mati, kita nak doakan kepada si mati, kita nak infak harta untuk si mati, boleh. Maknanya satu ketika saya ada belajar dengan Habib Ali bin Abu Bakar di Yaman. Satu ketika dahulu dia baca satu kitab, lalu dia kata segala roh ini diazab, segala roh ini berjalan ke merata-rata kecuali roh yang diazab. Kecuali roh yang diazab saja. Ada pun roh yang tidak diazab, mereka itu bebas berjalan di alam arwahnya, di dalam barzahnya tadi dengan penuh nikmat, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Lalu saya bertanya, bagaimana kalau orang yang hidup membuat amal-amal ini menghadiahkan kepada si mati? Beliau menjawab, ya khafif azabahu, dia akan diringankan azabnya. Saya tanya lagi, dah kalau dia baca semua amalan tiap-tiap hari, seorang anak tiap hari dia baca Yasin ke mak dia. Setiap hari dia baca Yasin, tiap kali baca Yasin hadiah mak dia, setiap buat amal dia hadiah sama. Katanya Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan kalau begitu nanti azabnya dikurangkan sampai terlepas daripada azab. Apabila terlepas daripada azab, maka dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab-kitab. Sebab itu kita kena jadi orang yang buat amal. Sekiranya bila kita buat amal, niatlah kepada orang-orang yang sudah wafat. Ada yang mengatakan tidak sampai sudah, kamu tak buat sudah. Maknanya itu hadiah kepada si mati. Baik. Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Hatim ini masya-Allah ada kisah dia. Kisah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ada kisah yang takjub. Banyak tempat dah saya cerita, tak apa cerita kali lagi. Hatim Al-Asam ini satu hari dia uji ahli keluarga dia. Apa dia? Dia katakan isteri dia, saya nak tinggal dah kamu ni, saya nak pergi belajar. Nak pergi belajar, nak menuntut ilmu, saya nak tinggalkan kamu. Nak tinggalkan isterinya, nak tinggal anak dia. Anak dia 9 orang, perempuan belaka, dah ada seorang lelaki. Kalau ada orang lelaki boleh tahan kot ganti dia. Tinggal pula. Katanya isterinya, dah kalau awak tinggal saya nak makam dia. Dah awak nak tinggal saya ni. Kata Hatim bin Asam, aku tinggalmu dengan Allah, Allah jagamu. Maka anak-anak dia semua tak bagi pergi. Maka ada seorang yang umur 10 tahun, tak apa ayah pergi lah, biar Allah jaga. Maknanya akhir sekali ayah dia pergilah tengok uji anak dia. Adalah makanan, sehari 2 hari tak ada makanan. Hari dia tak ada makanan, lapar belaka ketika itu. Lapar dan kadang lapar, pakat marah belaka hak adik kecil kali, hak suruh ayah pergi. Suruh tu. Maknanya pak kita lapar nak makan dia. Pakat marah belaka. Tapi hak kecil umur 10 tahun masa tu, dia kata tak apa, serah pada Allah. Allah tak akan biarkan kita. Tengok apa yang ada rumah dia. Air saja ada air. Makanan habis tinggal air saja. Tengok tiba-tiba tu datang satu rombongan berkuda, berhenti kawasan kat rumah dia, cari. Kita ni naik kuda balik berburu, kita kena tanya orang hak dekat rumah ni yang berhampiran ni, siapa yang boleh beri air pada kita. Maka dia pun pergi ketuk rumah tadi. Rumah tadi hak makanan tak ada, tinggal air saja. Dia pergi ketuk pintu. Ketuk pintu, kami daripada rombongan berkuda perlukan air. Maka hak 10 tahun kata ada air, dia suruh mak dia bagi. Agak air tu dia suruh bagi pula air, marah pula habis. Kau tadi dah kita agak air saja, dia suruh pula bagi. Maka bagi air. Bila dah bagi air, makanan tak ada, air pun tak ada. Orang tadi rombongan berkuda dapat minum air, semua dapat minum air, jadi kenyang belaka dah. Lepas kenyang baru tanya, rumah pia tu? Lepas kenyang tu, rumah siapa yang bagi air pada kita? Salah seorang daripada rombongan tadi bagi tahu itu rumah Hatim Al-Asam. Oh, Hatim Asam. Yang Hatim Al-Asam yang dikatakan dia ni orang yang soleh itu. Ya. Oh, dengar nama tuan tak ada lagi.
Zaman ni dengan nama boleh kenal, ada Facebook. Jadi dalam keadaan macam itu, dengan nama saja Hatim Al-Asam. Oh, ini seorang kekasih Allah, ini seorang orang yang soleh, bagi minum, baik sungguh keluarga dia, baik. Kata ketua rombongan berkuda, kalau kamu kasih pada aku, mu ikut apa yang aku buat. Maka diambil satu uncang yang penuh dengan emas, lalulah maknanya nak beri kepada keluarga tadi. Bila buat macam tu, hak lain pun buat keluar belaka. Kumpul, ketuk pintu rumah tadi, buka pintu. Akhirnya dicuahnya emas dekat depan pintu. Siapa doli nak tutup pintu penuh dengan emas. Siapa itu? Itu adalah khalifah. Ketua rombongan tu punya khalifah masa itu. Maknanya siapa nak tutup pintu, Allah penuh, kena kaut-kaut boleh tutup pintu. Banyak tak banyak gembira dia tengok Allah Ta'ala jamin rezeki. Maka dalam keadaan macam itu, gembira ahli keluarga. Tengah-tengah gembira 10 tahun nangis pula. Wahai anakku, apa mu nangis pula? Kan banyak piti siapa rumah, banyak harta kekayaan, mu menangis pula. Maka dia kata, cuba ibu dan kakak-kakak fikir belaka. Dengan satu orang pandangan saja, dengan satu pandangan dia dapat rezeki banyak ni. Bagaimana manusia boleh tak yakin dengan pandangan Allah? Tidak yakin dengan pandangan Allah Ta'ala. Dengan pandangan khalifah saja, siapa nak tutup pintu pun tak boleh. Pitihnya banyaknya. Maka demikianlah orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Baik, Hatim Al-Asam mengatakan bahawa nafsu aku adalah pengikat aku. Nafsu ni merupakan pengikat aku, ilmuku adalah senjataku. Kena ada senjata lah. Maknanya nafsu memang pengikat kita, memang pengikat. Sebab tu kita nak mari kuliah payah, kita nak baca Quran payah, kita nak sembahyang jemaah payah. Tapi kenapa? Sebab ada pengikatnya. Apa pengikatnya? Nafsu pengikat. Nafsu pengikat. Namun ilmuku adalah senjata aku. Kenapa jamaah pergi? Para jamaah pergi masjid juga. Kerana kita tahu, kita pergi masjid dapat pahala, kita ada masjid akan ada bahagian dekat negeri akhirat. Dengan ilmu tu dapat lawan nafsu. Mari juga ke masjid. Maka katanya, nafsuku adalah pengikat aku, ilmuku adalah senjata aku, dosaku adalah kegagalan aku, syaitan adalah musuh aku sendiri selalu mungkir janji, melanggar janji. Kata dia, ini sifat orang soleh, sentiasa rendah diri. Tapi dia mengatakan bahawa kalau aku jatuh dalam dosa, bermakna aku gagal, dan syaitan selalu musuh aku, memusuhi aku, dan aku sendiri selalu memungkiri janji. Maka tidak nafsu itu hendaklah maknanya dijaga, dikawal, dikuasai, bukan nafsu itu menguasai kita. Lalu seorang ahli makrifat mengatakan, jihad itu ada 3 jihad. Yang pertama, jihad lawan orang kafir. Ini jihad yang Allah Ta'ala berfirman, maknanya berjuanglah kamu bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Fajahadu fi sabilillah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah kamu pada jalan Allah Ta'ala. Jadi nak bagi tahu itu jihad apa? Itu jihad maknanya melawan orang kafir. Yang kedua, jihad melawan ahli kebatilan, orang batil. Itu jihad lawan orang batil dengan apa? Dengan ilmu, dengan hujah. Dengan hujah maknanya datang orang kafir seorang, dia kata Islam ni tak adil lah. Kenapa tidak adil? Adakah dia kata orang Islam je masuk surga, orang kafir masuk neraka belaka? Dia kata, mana adil begitu? Baik, dia pun tanya, kamu pernah tak masuk dalam stadium? Pernah masuk dalam stadium? Kalau kamu pernah masuk dalam stadium, boleh tak kamu masuk stadium, kamu beli tak tiket? Beli tak tiket? Boleh tak? Kalau kita beli tiket, orang lain tak beli tiket, hak tak beli tiket pun masuk belaka dalam stadium. Mana boleh gitu, tak adil lah. Dia kok kata gitu. Mana boleh gitu, tak adil. Tahu pun tidak adil. Begitulah. Mu tak ada tiket nak masuk syurga ke macam mana? Oh, masuk syurga kena ada tiket. Lah ada tiket. Maknanya dah tiket tu ambil mana? Tiket tu
Maknanya teket tu kalau mau nak dapat, teket tu diambil daripada Muhammad namanya, Muhammad bin Abdullah. Kan Muhammad bin Abdullah mati dah kan? Dia kata, Muhammad bin Abdullah mati. Lah, mu tak tahu. Akulah ejen teket Muhammad. Maknanya, dah teketnya macam mana? Teketnya mudah je. Teketnya ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk Islam tangan bagus. Maknanya apa? Berjihad. Ini saya ambil kisah orang bercakap dengan beberapa minit, lepas tu orang tu masuk Islam. Akhirnya dikatakan bahawa jihad lawan kebatilan, jihad lawan kebatilan dengan ilmu dan dengan hujah. Sebagaimana Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berjidallah kamu, yakni berbahaslah kamu dengan cara yang baik. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu, yang selalu memerintah kita kepada kejahatan. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama, maka kami akan memimpin mereka kepada jalan yang mendapat keredaan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu, kami pimpin, kata Allah. Tunjuk jalan kami. Allah pimpin kita sampai kepada Allah. Bila seseorang tadi bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu, lalu ditanya, okey baik, ini jihad lawan orang kafir, ini jihad lawan kebatilan, ini jihad lawan nafsu, mana satu lebih afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling utama, lawan hawa nafsu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang benar-benar berjihad adalah orang yang lawan hawa nafsunya. Maka dikatakan bahawa orang berjihad tu dia orang yang lawan hawa nafsunya, yakni kehendak-kehendak hati dia yang membawa kepada keburukan. Membawa kepada keburukan. Maka dikatakan bahawa yang paling utama orang yang lawan hawa nafsu itulah yang paling utama. Sahabat balik daripada medan perang, bila balik daripada medan perang, dia dah gantung senjata-senjata dia, baju-baju perang dah boleh cabut dah. Dia pun kata, kita dah balik dalam peperangan yang besar. Peperangan yang besar. Lepas pada ni tak ada dah peperangan lagi. Lalu Rasulullah kata, ada. Mu balik dari peperangan yang kecil je, ada lagi peperangan yang besar. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimasukkan itu peperangan yang besar? Yakni peperangan melawan hawa nafsu kamu. Walaupun hadis ini tidak kuat, tapi ada hadis yang menguatkan hadis ini, menunjukkan bahawa jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Maka semata-mata mereka menyebut jihad melawan hawa nafsu itu sebagai jihad yang paling besar. Kerana apa? Kerana jihad lawan hawa nafsu jihad yang kekal sampai kita mati. Sampai kita mati. Sedangkan jihad lawan orang kafir waktu-waktu tertentu saja. Dan begitu jugalah maknanya dalam jihad kebatilan, tapi jihad nafsu berterusan. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.